Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak belajar mengikuti arus perubahan, iaitu menggunakan FB Live. Yang perkara yang paling sukar sekarang ni dalam PKP ni adalah kita terpaksa mengikuti arus perubahan semasa dalam karier kita. Jadi untuk saya sharing ni, saya selalunya saya program sharing ni kita akan mulakan dengan nomor kitab Farzialat dikadahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda dan guru-guru kita, mak bapak kita, kaum muslimat sama ada yang masih hidup dalam negara dunia, khususnya kaum keluarga kita yang telah karamatullah dan klien yang telah karamatullah. Al-Fatihah. Iya kena. Salatan lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Wani, Faris, bagi semangat Mas Faris. Faris pun dah buat FB Live, saya kena buat lah kan. Okay, Amin, PE, Syafiq, okay. Jadi hari ini saya nak share sikit kenapa saya menceburi bidang takaful. Kenapa saya buat takaful. Jadi benda ni, kisah ni berlaku di tahun 2003 lah. So saya agak berbeza sedikit dengan orang lain. Orang lain memilih takaful mungkin sebab terpaksa atau sebagainya. Saya pun bukan terpaksa lah. Sebab saya buat takaful tahun 2003 ni. Pertama sekali saya berlaku kejatuhan dalam perniagaan. Dalam kejatuhan perniagaan. Sebab apabila saya kerja bank 5 years, memang saya ambil pertama macam ni. Pertama sekali pada sabda Nabi SAW. Kena yakin yang ni. Kena yakin bahawasanya sabda Nabi SAW, dia kata 9/10 pendapatan Allah dari perniagaan. 9/10 pendapatan dari perniagaan. So sebab tu saya berniaga. Jadi kenapa takaful? Sebab apabila saya jatuh bisnes tahun 2000 jatuh perniagaan, saya macam nak rebound balik. So masa tu bila jatuh perniagaan ni, sekarang kawan-kawan saya jatuh bisnes, terpaksa jual rumah, kereta kena tarik, lagi bank memang selalu telefon, ramai peminat dari bank telefon kan. Syarikat saya gua aman telefon, apa khabar encik, besok datang mahkamah seronok lah. So, jadi sampai pegawai mahkamah pun kenal, glamour lah, kita glamour. Jadi jatuh perniagaan. Bila jatuh perniagaan, jadi orang rumah saya suruh kerja makan gaji balik. So dah lah tu kerja lah makan gaji apa-apa lah kan. So pada saya no makan gaji anymore. So stop. Macam saya nak bisnes juga. So nak bisnes apa sekarang ni? Bisnes apa? Tengok ke belakang. Bila nak bisnes, pertama ni pada bisnes ni orang pasal modal. Berapa modal yang kau ada? Alamak, modal. Yang kedua, bank tak boleh buat loan dah, blacklist. Dalam sejarah sekali tu adalah pegawai bank datang, pejabat saya ni, dia datang bank nak buka akaun. Sambil datang office, datang lah, tak apa-apa. Cerita-cerita ajak buka akaun kan. Saya pun okey lah. Saya cakap dengan budak bank tu pun saya cakap dengan dia lah, untuk malu-malu, at one time dulu saya datang bank you ni, saya nak buat akaun. Dia kira nombor IC saya. Dia kata, Encik Samir, minta maaf you tak boleh buka akaun ke bank saya. Alamak, ya ke? Jadi macam mana tu? Saya buka bank. Jadi saya cari perniagaan. Okay, Ramzi, dah BSL kau ni, Ramzi, cikgu Azalah. Mana saya buka, saya fikir, apakah perniagaan yang tak perlukan modal duit, yang tak payah pinjam duit bank dan tak ada risiko. Sebab saya tak nak lagi perniagaan yang risiko. Sebab sebelum dah jatuh bisnes risiko. Saya pernah jadi kontraktor kelas F. Saya pernah jadi buat kilang manufacturing, buat detergent produk. Saya ada pernah jadi buat bisnes lain-lain di overseas pun ada. Dan jatuh, saya buat perniagaan ni.
So saya perniagaan, apakah perniagaan yang tanpa modal? Tanpa modal yang ada apa? Yang ada hanya tulang 4 kerat. Jadi saya fikir-fikir, oh yes, insurance. Okay. Bila insurance ni, saya pun buat balik. Nak pergi buat insurans, pergi Arab Malaysian, pijak balik. Teringat, bila kita jatuh bisnes ni, apa kita cari dalam hidup kita? Sebenarnya cari Tuhan. Jatuh bisnes ni, bila masalah berlaku kat kita ni, sebenarnya kita tak ada pilihan lain. Cari Tuhan je. So saya belajarlah agama sikit-sikit. Mana ustaz-ustaz kena mesti datang, saya datang. Dengar ceramah sana, ceramah sini. Dia tak ada kerja, jatuh bisnes. So dan saya pernah tahu yang bahawasanya insurans tu adalah tak patuh syariah. Ada elemen riba. So, alamak, nak buat insurans. Insurans pula ada riba. Dah, apa lagi ni? Ingat, takaful. Saya pun ada takaful. Bila takaful, saya pun pergi ke masa tu yang ada, yang saya tahu takaful Malaysia. Alamak, macam tak best kan. Okey. Saya pergi ke etika. Saya tengok etika. Jadi buat etika, lepas tahun saya pindah ke takaful di kelas. Itu kenapa saya buat takaful. Pertama adalah sebab hanya perniagaan tanpa modal. So, tuan-tuan, anak-anak kat rumah sana, cikgu-cikgu, sampaikan, ini the best business yang perniagaan tanpa modal. Dan tiada risiko. So, apa yang modal kita lah? Modal kita hanya perlu tulang 4 kerat. Minda yang clear, roh yang kuat. Roh yang nak buat. So, jadi, start from there, saya pun jumpa, buat takaful, saya cek balik. Saya kena kira, kan saya dah belajar finance, pernah kerja bank, saya nak kira, berapakah total expenses saya kena perlu cover? Berapakah total expenses saya sekarang? Termasuk yang tak boleh bayar ni. Jangan cerita loan lah. Memang saya bang lulus pun tak boleh bayar. Masa saya berhenti, masa saya mula takaful ni, tuan-tuan, semua, anak-anak buah ni, protege saya ni, sebenarnya saya penuh dengan hutang. Hutang sendiri lain, hutang grantor lain, hutang partner bisnes lama pun lain. Ada hutang. Jadi, penuh hutang. So, walaupun hutang, kita kira lah. Bila nak dapat balik? So, bila ada hutang, maknanya kita dah ada harimau belakang kita. So, aku kena buat hard work sebab belakang ada rimau. Apa rimau dia? Hutang. Pertama, hutang. Rimau yang kedua apa? Rimau yang kedua adalah keluarga kita. Kalau aku tak buat, keluarga aku macam mana? Kalau aku tak buat, anak-anak aku macam mana? Kalau tak buat, nasibah semua untungnya adalah orang rumah saya cikgu. Pengetua dia dalam grup kita sekarang ni. Orang saya cikgu. Dan saya menumpanglah duit dia sikit. Mintalah sikit kat dia. Jadi sikit kadang-kadang taklah minta. Ini rahsia dari situ tahu kan. Saya tak minta lah cakap tak ada duit. Malu lah suami cakap tak ada duit kan. Muka macu tak ada duit. Malu lah. Macam ni, tak cakap macam tu lah kan. Jadi saya buat. Bila set pertama dah yakin. Yakin takaful ni perniagaan tanpa modal. Yakin. Dia kata yakin, kenapa? Yakin bukan sebab insentif, bukan. Yakin yang 9% pendapatan dari perniagaan. Ingat tu, yakin 9/10 pendapatan adalah dari perniagaan. Yang kedua, kenapa takaful? Pertama, tian pemodal. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya, kita cuma bawa badan dia. Saya, kenderaan? Yes. Modal yang utama adalah kenderaan sebab kita perlu bergerak ke sana kemari. So, saya ambil pendekatan, saya baca buku-buku insurans. Saya baca buku-buku insurans. Dan saya ambil buku dari Beth Feldman. Beth Feldman adalah top insurance agent di US. Di US, dia kata, kita nak buat insurans, dia kata, you have to, dia kata, dan cakap, saya tak ingat penuh, dia kata, kita buat radius 21 km di US masa tu lah. Di US, so, saya buat yang sama, saya buat kilometer radius from my hometown. So, saya buat rumah saya kat Melaka. Saya kena maksimum sampai Alor Gajah, sampai Wajah Tanah, sampai Merimau saja. Muar saya tak pergi, Johor tak pergi. Sebab ambil kos. 121 km. Ambil nasihat daripada Beth Feldman yang saya baca buku tu. Saya tak ada leader. Ini ada, tapi saya leader macam biasalah. Bukan yang macam saya buat sekarang, ada macam-macam buat lah. Biasa je.
Jadi terima kasih leader saya juga tu. Jadi antara ilmu-ilmu saya belajar insurans ni, pertama cikgu-cikgu saya ni ada